Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله, dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, masih lagi Allah Subhanahu wa taala beri peluang kepada kita, sama-sama kita mari duduk di dalam masjid Allah sebagai tempat yang Allah Subhanahu wa taala suka dan meredai, dan pula sama-sama kita nak mari pelajari akan isi kandungan ayat Al-Quran sebagai wahyu yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak melewatkan masa, kita telah baca dan kita ambil pengertian daripada surah Tabarakalladzi biyadihil mulk beberapa kali yang kita berjumpa. Hari ini insya-Allah kita nak masuk ayat yang ke-19 lah. Kita perhati biar baik-baik apa yang Allah Subhanahu wa taala nak royak kepada kita, supaya kita ni boleh ambil pengajaran daripada apa hak Tuhan nak royak kepada kita. Kerana Tuhan ni tak sama sekali dia tu nak kehendak tak baik dengan kita. Sebab itulah kita sebagai orang Islam hendaklah ambil cara mikir, fahami daripada Tuhan sendiri, serta kita tupailah ilmu-ilmu daripada alim ulama kita yang makin saka daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat yang ke seterusnya tu, mana kata setelah daripada Tuhan duk royak tentang orang-orang yang buat dosa tetapi dia berasa kata dia tu Tuhan tak ambil salah lah dengan dia, berasa kata dia megah, berasa kata dia tak takut kepada Tuhan. Lalu Allah Subhanahu wa taala royak kata betapa banyak manusia-manusia yang berdosa ni kami hantar kepada mereka itu angin yang kuat, kami menghisapkan dengan mereka itu oleh bombing, kami mentenggelamkan mereka itu di dalam air, dan kami hantarkan tepikkan yang kuat sampai ke telinga dia tu pecah dan tak boleh nak tahan daripada azab Allah Subhanahu wa taala sampai ke makan tubuh badan dia. Beberapa perkara yang Tuhan duk royak di dalam Quran. Akan tetapi dengan sebab adanya kita ni Allah Taala merahmati kita, kita beranak lepas daripada kebangkitan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perkara tu tak berlaku jadi acak sangat. Kenapa? Kerana Rasulullah tu minta kepada Tuhan, dia kata janganlah azab kaum dia, umat dia umpama azab-azab yang engkau itu azab umat-umat yang dulu. Jadi ayat yang seterusnya, ayat yang ke-19 tu Tuhan nak royak tentang satu nikmat kepada kita. Nak royak kata Tuhan ni kuasa, nak wi kita tu tanah dalam hati kita. Walaupun kita orang beriman dah, tetapi iman kita tu berhajat kepada tajdid,
berhajat pada kita nak baru, berhajat pada kita tu nak kemah lagi. Tu makna kata kita sebagai manusia kena duk lagu tu. Tuhan kata kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidn ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Awalam, dan tidakkah mereka itu melihat kepada burung. At-tayr mana burung di sini. Katanya ahli tafsir daripada kalangan ulama kita, at-tayr di sini kena kepada burung hudhud yang ada serta dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Tu makna at-tayr. Kita terjemah dengan cara mudah, makna burung lah. Fauqahum, kalimah fauqahum mana atas daripada kita. Safat, kalimah safat ni kita ambil satu-satu kalimah. Kalimah safat ni makna dia bukakan sayap dia, buka sayap dia jadi gitu. Tu makna safat. Wa yaqbid, ya waktu turun gitu. Yaqbid mana waktu turun gitu. Safat mana akak tangan naik gitu. Itu makna daripada makna yaqbid. Ma yumsikuhunna illa ar-rahman, dan tidak memegang atau memenahankan burung itu daripada jatuh kepada atas muka bumi ini apabila dia naik di atas udara, malaikat ar-rahman, malaikat Tuhan yang bernama Rahman. Nak ayat kata burung apabila dia terbang naik atas udara umpama tu kita boleh tengok dengan mata kepala kita. Nak ayat kata dia duduk atas udara tadi tu dengan kuasa, dengan kanaki, dengan izinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada ibu burung ni lah manusia daripada kalangan orang kita ni lah, mana bukan orang Islam. Kata setengah tu orang Islam lah mula-mula mikir, tetapi waktu jadi rupa, jadi nampak tu dengan cara besar-besaran ni, golekkan nama tak naik mana kepada orang Islam kena tutup habis. Sehingga kitab Muqaddimah Ibn Khaldun pun dicurikan oleh orang-orang barat daripada tangan-tangan orang Islam kita. Ni nak ayat kata kejatuhan setelah daripada khalifah kita Islam tu jadi kehilangan, maka kitab-kitab umpama kemajuan dunia tu duk di tangan-tangan mereka belaka. Tetapi katanya para ulama kita, orang nak boleh buat kapal tubel yang kita nak pergi ke Mekah tadi tu ambil daripada ayat ni lah, mikir tubel mari. Ambil daripada ayat yang kita duk belajar ni, yang kita duk dengar ni sekarang lalan ni, fikir tubel mari. Katanya ulama sejarah, kapal tubel ni lebih kurang 1960 gitulah. Mana kata dia mula nak gapo apa yang kata korang kita duk ni, masa kita duk ni, masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in, mana ada kapal tubel. Semua pakat masa tok nenek kita ni nak pergi Mekah ni tak ada kapal tubel lagi, naik kapal layar, kapal air, kapal gapo baru ada zaman kita ni. Tapi dengan kuasa ya Allah Subhanahu wa taala royak ni, dia perhati di mana? Berarti di sayap burung tadi tu yang naik turun. Apabila kita ni naik di atas kapal tubel nak pergi ke Mekah, kalau kita duduk di pintu Natal ni boleh tengok. Ya akak sayap dia naik itu, kalau dia nak naik itu, ya akak sayap dia. Maka cara tubel burung ni sebagaimana ahli tafsir duk sebut main dengan cara-cara kasar-kasar banyak-banyak ni. Ya akak tubuh dia. Cuba kita perhati, ya akak tubuh dia daripada tanah tadi tu kamar dia buka sayap. Apabila dia buka sayap, kamar dia akak gi, kamar dia waktu turun seolah dia kibah dengan udara, maka dada dia hadap ke atas, kaki dia pun menambung naik. Makna kalau kita tengok dalam hidup per hari ya, kalau kita naik kapal tubel pun mula-mula nak tubel tu lagu mana? Ya kodok tolak gi duk jauh, kamar ni kodok derah. Lepas tu derah benar. Situ berasa kata terkadang jadi bengang, jadi gapo tu, barulah dia naik di atas udara. Ambil daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Tuhan royak dalam Quran ni kata, ma farratna fil kitabi min syai'. Aku tak tinggal satu perkara jadi manfaat bagi manusia. Ini ummah ni, malaikat dalam kitab aku tu aku royak belaka. Cuma nak pandai tengok tak pandai tengok, berhajat pada orang hak bijak sana lah pula.
Situ tempat yang kita kena ambil tahu. Baik. Kemudian Tuhan kata, mai kita ulas sikit. Dia kata, awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Cuba kita perhati di kalimah saffat. Kalimah saffat tu orang mengaji apa yang kalimah isim. Akan tetapi lepas daripada tu Tuhan wari dengan fi'il yaqbidna. Kalimah yaqbidna tu fi'il. Lalu katanya para ulama, ia datangkan waw. Ni ahli hak nak jadi guru pula perhati molek lah, dan ahli ibu-ibu bapa jadi hormati semua. Tuhan wari waw duk tengah tu. Apa? Katanya para ahli tafsir nak ayat kata, sebenarnya Tuhan kena kata gini lah. Tuhan kata saffat, kena kata wal qabidat. Qabidat ni sama-sama isim. Saffat tu isim, qabidat tu isim. Tetapi Tuhan tak bagi dengan isim, Tuhan bagi yaqbidna. Kenapa? Cuba kita perhati. Ni nak ayat kata, kita kena perhati. Afala yatadabbaruna al-Quran. Kena perhati, kena tadabbur kepada isi kandungan Al-Quran. Katanya ahli tafsir, dia kata kalimah saffat ni asal pada buka dia. Makna kata burung ni apabila nak terbang, dia buka sayap dia. Buka sayap ni makna kata asal daripada perbuatan burung. Yaqbidna, waktu turun sayap tu orang panggil ketika. Lalu katanya ulama tafsir, kalimah isim beri faedah dia senantiasa jadi gitu sokmo. Ada pun kalimah fi'il kadang-kala. Sebab itulah burung ni apabila dia buka ni, dia dak tahu udara, dia buka dak gini. Walaupun dia dak dia, kita tengok burung-burung hak pesen kata gapo nama tu, burung hak besar tu hak boleh makan burung pula tu, dia buka dak gitu. Dia tak ada kibah pun dia boleh dak gi. Lalu katanya ulama-ulama cara masalah burung ni burung ni apa panggil bahasa Sia panggil hiau dak, bahasa Melayu panggil gapo ya? Burung hak pesing hak makan burung tu juga tu panggil gapo tu. Nah, dia ni duk atas udara dengan bombing kita duduk ni 300 kilo. Tu hewi dia 300 kilo yang nampak benar yang nak makan di atas muka bombing ni. Kemudian dia boleh turun daripada atas tu kepada bombing ni dalam minit tu lah, dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Siwah makna kata benar tu turun mari dalam minit tu lah. Nak ayat kata gapo sini? Nak ayat apa, dia buka saja sayap dia. Apabila nak turun, dia tutup. Katuk apa-apa yang kita katuk payung tadi tu. Ini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita apabila perhati sungguh, dia yang pegang burung tak saya jatuh turun tu. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Tidak yang pegang, tidak yang jaga, tidak yang menggawal, malaikat Tuhan yang nama Rahman. Kenapa Tuhan datangkan di sini dengan Ar-Rahman? Sebab nak ayat kata rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ni wasi'at kulla syai'. Rahmat Tuhan ni meliputi semua. Sebab tu katanya ulama ahli tafsir kata Ar-Rahman adalah nama yang Allah Subhanahu Wa Taala merahmati orang Islam, orang bukan Islam, binatang, gapo nama semua daripada jenis makhluk, dengan Rahman Allah Subhanahu Wa Taala ni lah boleh hidup. Kalau sebab bukan rahmat Tuhan, tak ada tinggal sekarang habuk atas muka bumi ni. Ini nak ayat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Tuhan mentafsirkan ayat ni dalam surah An-Nahl, Tuhan ayat dengan cara lain pula. Tuhan kata alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawis sama' ma yumsikuhunna illa Allah. Dalam surah Nahl Tuhan sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara terang lalu dah. Nak ayat lagu mana? Mun tak tengok ke wahai manusia kepada burung yang musakharat. Apa makna musakharat? Yang budia tu seolah tak mudah bagi dia nak terbang nak atas udara. Manusia ni nak khayal tak leh. Nah, kena awak jadi katung tak leh lah. Fi jawis sama', duduk di atas udara ni. Tu. Ma yumsikuhunna illa Allah. Tidak siapa boleh pegang burung daripada jatuh tadi itu, malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tu hewat apa lagu tu? Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Sesungguhnya itu adalah tanda kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam ayat ni Tuhan kata innahu bikulli syai'in basir. Allahu akbar. Innahu, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bikulli syai'in, tiap-tiap perkara dia apa? Basir.
Kalimah basit ni dia nampak belakang. Makna kana nampak? Makna kata kita susah setara mana, kita senang setara mana, kita taat setara mana, kita deraka setara mana, kita gapo pun, innahu bikulli syai'in basir. Allah Taala nampak kita. Sebab tu kita tak sedap bimbang apabila Tuhan royak lagu ni kepada kita, Tuhan tak menyanyai kita. Kita hendaklah ikat dalam hati kita dengan cara molek, dengan cara jelas, dengan cara yakin, siqah, percaya kepada Tuhan. Kata Tuhan ni sanggup nak tolongkan kita. Tuhan sanggup nak berikan kepada kita. Tuhan sanggup nak bantukan kita. Itu makna kata innahu bikulli syai'in basir. Dan kalimah ma yumsikuhun ni dalam Quran banyak Tuhan dah sebut. Kita dah tengok ni, bombing kita bawah ni, langit kita di atas ni. Dia berat ni, langit ni bukan tak berat. Bombing ni bukan tak berat. Dia dak likung diri dia tadi tu ni. Orang panggil ni satu kebesaran Allah Taala. Tuhan royak di dalam suratul Fatir, Tuhan kata, "Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang duk jagakan langit dan bombing daripada dia tu nak jadi runtuh dan hancur. Tuhan duk jaga. Allah bukan makna kata dia nak jadi, nak naik sendiri, nak gitu sendiri. Tak. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi innahu halimun ghafur. Allahu akbar. Kalulah Tuhan kanak nak wi dunia ni, langit ni runtuh daripada tempat dia, ma yumsiku apa nama in amsakahuma min ahadin min ba'di. Tidak siapa apa boleh nak kuasa nak jaga lain daripada Allah Subhanahu wa taala, tak kuasa. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tu halim. Apa makna halim? Sangat lemah lembut dengan kita. Dan sangat pengampun bagi kita. Kita ni manusia ni kalau hak Tuhan suruh apa kita buat, pasal kata tak ada temti mana, tak ada penuh-penuh. Taksir apa panggil. Kalau hak pasal tak kenal Tuhan mulanya deraka ke Tuhannya tak khabar ingat pula. Hak kita orang Islam ni dah pun terkadang gitu gini lah. Sebab itulah saya kata walau yu'akhidullahu an-nasa bi zulmihim. Kalau Tuhan ni nak kira dengan sebab manusia dah zalim kepada hak dia, ma taraka 'alaiha ma taraka 'alaihim min dabbah. Tak tinggal di atas muka bumi ni walaupun seorang. Tuhan tarik kelik habis. Tuhan kuasa wahai manusia. Allah Subhanahu wa taala ni kuasa mutlak. Tidak ada siapa boleh nak sekat kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna yang lebih kurang daripada makna surah Tabarak ayat yang ke-19. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nak ayat kepada kita seterusnya ayat yang ke-20. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Amman, atau siapakah dia? Siapakah dia? Orang yang jadi tentera bagi kamu. Kalimah jund makna tentera. Siapa lagi nak jadi tentera bagi kita? Nak jaga kita, nak tolong kita, nak bantu kita. Yang surukum tu mana tolong bantu. Min dunir rahman, lain daripada Tuhan yang bernama Rahman. Di sini nak ayat kepada kita semua kekuatan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua kejayaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua kesenangan daripada Tuhan. Semua perkara yang berlaku di atas muka bumi ni daripada Allah Subhanahu wa taala. Perkara ni kita sebagai orang Islam kena tanam di dalam hati kita. Tak boleh kita nak keluar tubik daripada itu pegangnya sedikit pun. Kalau kita keluar apa yang nak kita tak boleh. Kalau kita kacau nak lawan Tuhan, Tuhan hamak tubik daripada bumi ni dan bawah hukuk langit ni. Mana tempat lagi kita nak pergi? Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala belaka. Ni apa ni Tuhan sebut ayat yang ke-20 ni. Nak ayat kata ada orang-orang yang musyrikun. Orang yang tahu kenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak juga minta tolong, nak juga minta ibadat
serta Allah Subhanahu wa taala, minta rezeki selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Tuhan kata, kalau aku nak peranak puakmu, aku nak binasakan puakmu, huwa jundul lakum yang surukum min dunir rahman, siapa yang nak tolong mulai daripada Tuhan yang bernama Rahman? Tak ada, tak kuasa. Tapi dengan sebab kita tak berasa dalam hati ni, perkara tu membawa ada kita ni lalai. Apabila kita lalai, situlah menjadi kita tu rugi. Sebab kita guna masa kita hak umur Tuhan wi kita ni tak kena dengan cara. Kita ni Tuhan dok kira ni tiap-tiap hari ni masa kita dok pergi semata. Ingatlah tiap-tiap hari, tiap-tiap kali kita bangun daripada tempat tidur kita, umur kita kedok kurang semata. Tak kira orang mengaji ataupun orang mengajar, sama saja. Di sini tempat yang kita kena dok ingat seumur. Nah, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Siapa lagi nak tolong kita lain daripada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan rahmat. Rahmat ni makna kan? Maknanya Tuhan tak gaduh nak azabkan kita. Sebab tu dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi SAW kata, Allah Ta'ala royak ke dia kata, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmat aku itu mendahulu marah aku. Tuhan nak marah, Tuhan nak azab, Tuhan nak buat Tuhan bala. Tapi dengan sebab Tuhan bersifat dengan rahmat, nama dia Rahman, Tuhan senyap. Senyap dia semua, Tuhan sekat diri dia daripadanya. Ini salah satu daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita ni, hak besar sekali wahai manusia. Kabalah kata kita ni Tuhan duk bercara. Inil kafiruna illa fi ghurur. Semua tadi tu duk ngepek kepada orang yang beriman tu. Kita orang beriman belai-belai ambil apa yang katakan tupai nak ambil ilmu daripada hak Tuhan duk ngepek kepada puak dia, mari kita pakai untuk diri kita. Inil kafirun, orang-orang kafir itu, inil kafiruna illa fi ghurur. Orang-orang kafir itu tidak lain melainkan duduk di dalam keadaan tipu diri. Orang kafir ni ia duduk dalam keadaan tipu diri. Katanya ahli tafsir, manusia kita ni kalau tipu orang tu boleh duduk lagi dalam arti kata cidik juga. Walaupun dalam agama kita tipu ni tak leh. Akan tetapi kalau tipu diri, ya Allah. Ha ni teruk. Kalimah tipu diri ni apa? Kerana tak kenal hakikat hidup dia, apa dia kena jadi lagu ni. Pangkat dia hak Tuhan wi ni, apa? Kerja gapo dia tak tahu. Kalau kita tengok balik hak anak-anak pelajar tipu diri, baca surat sebenarnya tak baca, murajaah mengapa sebenarnya tak nak tipu ibu bapa. Bukan tipu ibu bapa, tipu diri. Kalau kita orang yang ada kerja, ada gapo, terkadang kerja tapi bukan kerja sungguh. Kerja bukan nak kepada kemajuan dan kemerdaan Tuhan, tipu. Ada dalam tu hilaf, ada dalam tu gapo perkara-perkara yang bercengah dengan ajaran kita. Itu makna kata tipu, ghurur. Tetapi hidup pada dunia kita ni asal dia ghurur belaka, tipu belaka. Tipu belaka. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah hidup pada dunia ni malaikat mata benda yang pasal tipu daya. Gapo makna tipu daya wahai ahli tafsir? Makna benda tak kekal. Kalau kita duk kacau, duk nak juga sampai ke wak syirik, kufur, jatuh agama, sanggup. Ni ada saya dengar dengan telinga orang kerja kat kedai-kedai kita ni, kat kedai-kedai jalan tu. Orang Islam kita, laki baik, perempuan baik, sanggup tinggal semaya. Hal apa? Kerana tokai tak semaya duk kerja kali dengan Cina. Duit belahnya ana? 300 ya sehari. 300 sehari. Dengan sebab kekurangan pahal agama, dia kata belah kita tinggal semaya, dah tu kita nak kerja makan gapo. Tuhan juga suruh kita kerja, tapi tinggal semaya. Orang yang tinggal semaya deraka kepada yang menjadikan kepada dia. Bagaimana kita orang tak ada jadi gapo nak hati lagu mana?
Ni kita perkara nak ayat kata harga agama kita dipandang orang Melayu kita rendah. Orang Arab ni nak ayat we tahu dia tak boleh nak semaya Jumaat. Sedangkan dia boleh pilih nak semaya Zuhur, tak tinggal semaya. Tetapi tak boleh nak semaya Jumaat. Dia dalam syarikat kalau lah dalam seminit termasuk berapa puluh juta dalam bank dia. Dia katuk syarikat tu kerja lain. Ning orang yang kenal akan Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir ni duk dalam tipu kepada diri. Seksa kepada diri. Sebab tu kita tengok orang kafir, orang walaupun lah mana pun roh yang ada dalam jasad dia ni gelisah, gelepah. Panas pedih. Tapi dengan sebab tak khabar. Gurur. Tuhan nak kata mu nak kufur. Ikut mu tak ada masalah. Mu telinga ada, mata ada, ilmu ada, gapo ada semua. Hang nak lagu ikut mu. Ni nak ayat kata rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Ni makna kata la ikrah fid din. Tuhan tak paksa. Ayat dah. Tak saya pakai ikut. Tu dia makna gitu. Inil kafiruna illa fi ghurur. Duk di dalam tipu daya. Tu dia. Kemudian amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqahu bal lajju fi utuwi wa nufur. Amman atau siapakah dia ayat 21 tu, atau siapakah dia orang yang mengadakan, yang nak memberikan rezeki kepada kamu jika ia Tuhan, jika Tuhan kita Allah Jalla wa Ala menahankan rezeki daripada kita. Kalau Tuhan tak sewi kita, marilah muka mana pun nak buat apa tak boleh. Ni benda yang tetap, benda yang cerak sunnatullah lagu ni. Kalau Tuhan tak sewi kita, berah nasi walaupun sebiji ni tak masuk dalam tubuh kita. Duit skok sama, kita tak jadi hak kita kalau Tuhan tak sewi. Ini perkara yang orang kafir sendiri berasa perkara ni. Ni saya nak masuk kisah sikit daripada orang Amerika. Guru saya ni pergi ceramah di Amerika masa dia duduk mengajar tu. Orang Amerika ni adalah orang yang banyak mewah dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala wik dia. Akan tetapi dalam hati itu tidak ada kesenangan, duk terbakar sama panas sama. Ya mari ke ceramah tok guru hamba tu, mari duk sekali ceramah hari tu 3 juta orang putih. Tok guru hamba ni kalau dia ketebah sekali-sekali tu WM 4 juta ataupun 5 juta. Sekarang lah ni kerajaan MC katuk mulut tak sewak kerja apa, duduk rumah. Supaya apa? Supaya tak sewa orang Islam tu faham Islam jadi banyak. Lepas tu akak jalan ni hak pesen kata hak nak pesen Islam pesen dia tu lah. Islam moden dia panggil. Sebab tu dalam negeri Arab lah ni penuh benar dengan orang yang engkar akan Allah Subhanahu wa taala dan engkar terhadap ayat Quran. Ni sekarang hak kita duk lala ni. Sekat ulama-ulama umpama tu. Tapi kita tak boleh masuk situ, nak sini. Dia dok tengok kepada orang Islam ni, dia kata orang Islam ni kerja apa bawah pada aku. Umah dok pun tak ada dok jadi hebat seumpama aku, tetapi aku tengok pada orang Islam ni ada kesenangan. Tubuh apa bersih. Aku dah tengok kaki dia ni cuci tiap-tiap orang. Lalu aku tanya tu, kaki muat lagu mana boleh cuci gitu lalu? Lalu orang Islam kata tak ada apa, aku basuh 5 kali sehari. Ya tak, aku ni muka aku ni aku basuh sekali ya sehari semalam. Orang Islam kata kaki aku ni aku basuh 5 kali sehari semalam. Hak tu fardu. Hak sunat tu tak nak kecek dah. Lalu orang putih ni duk royak pada guru hamba, dia kata berasa nak ketenangan tu. Lalu dia heret tu guru kita ni pergi pada rumah dia, pergi di rumah dia. Guru saya kata tak ada benda tak ada dalam rumah tu. Semua nikmat ada belaka dalam tu. Cukup lekat. Tetapi dia menangis. Dia kata apa amo ada belaka tapi hati tak ada ketenangan. Orang Islam tak ada supaya umpama amo ada tapi ada hati tu ketenangan. Gapo Rusia? Guru saya kata Rusia duk sini sah. Duk di mana? Duk di asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Duk sini. Lalu orang putih tu kata, tak apalah Isak wahai Tok Guru. Amo nak menyaksi dengan ini kalimah. Dengan ini kalimah.
Depan orang ramai, juta-juta orang. Lalu dia kata, tak ada apa, esok kita pergi. Yaumuzinah, hari yang penuh orang, penuh. Tok kata, mari, nak mengucap 2 kalimah syahadah, mari. Dia mengucap 2 kalimah syahadah, serta tok kita paharkan kepada dia, dia hundur duduk belakang saf, teriak menangis, duduk ke masjid. Lalu tok guru saya kata, lepas dia duduk menangis, dia habis menangis, nanti kita pergi kecek. Menangis sejak sah kamilan, sejak penuh. Lalu setelah daripada sejak, dipanggilkan dia, mari duk tanya, wak apa menangis, rasa tak senang hati gapo? Dia kata, kalau bahasa orang Islam kata, tok saya sumpah, wallahi wa billahi wa tallahi, demi Allah, dia dengar daripada mulut orang putih ni kata, aku tak pernah berasa tenang hati seumpama hari ni setelah daripada aku mengucap 2 kalimah syahadah ni. Gapo makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Tok kita ni tafsir kepada dia sejak pula uya faham. Gapo makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Ini nak ayat kata kalimah hak besar sekali duk dengan kita, tapi berasa lagu mana kita terhadap kalimah tu syahadah? Hak yang kita duk mengucap tiap-tiap hari kita ni orang Islam ni berasa lagu mana? Ketenangan duk dengan kita, tetapi apa ketenangan berasa kata tak ada. Rezeki tu pah ke mana, rezeki ni pah ke mana? Ni. Ayat kata apabila Tuhan sekatkan rezeki, tak ada siapa pun boleh nak bagikan rezeki pada kita. Dan kita duk royak banyak kali kalimah rezeki ni jangan ingat atas duit saja. Jangan. Mula sekali nikmatul iman wal Islam was sihah. Islam, iman, kemudian as-sihah. Pas tu mari hak lain. Tu bang rezeki belaka. Sebab itulah kita jangan berasa kata hati kita ni mandok dengan ajaran yang kita duk bawa. Banyak lagi orang yang nak ajaran kita, sedangkan kita buat belakang terhadap ajaran kita. Wahai umat Islam, jangan dengar suara kita sinining daripada ini masjid. Kita ambillah pengajaran Allah Subhanahu wa taala. Sikah kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada Tuhan. Kembali Tuhan ini buka dua belah tangan nak terima taubat daripada kita. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwi wa nufur. Bahkan tetapi mereka itu melanggarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Fi utuwin, kalimah utuwin makna duduk dalam kesombongan. Duduk sombong. Wasatakabbur, tak tunduk kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dia. Dan di dalam kalimah nufur ni paling daripada jalan ni hak betul ya paling. Ni nak ayat soal umpama kata nampak masjid tapi lalu. Nampak Quran tapi pergi. Nampaknya semaya tapi pergi kot lain. Itu makna nufur, lari. Ya Allah, pas kita nak boleh buat muka ni naik dengan apa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab kita duk cari, duk nak, hati kita ni kena nak dulu, barulah Tuhan nak uikan kepada kita. Baik. Seterusnya ayat afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Maka apakah orang yang berjalan yang menerak di atas muka dia, berjalan pasal menerak ni Tuhan nak royak we nampak. Mukibban mana menerak, heret dada, kecek mudah-mudah gitu, lebih terpimpin. Makna kata mukibban ala wajhi ahda, nak dapat hidayah. Ammay yamshi sawiyan, ataupun mereka yang jalan duduk di atas, diri molek, kaki yang tetap molek dengan bumi, dia berjalan dengan cara molek. Hak mana lebih di antara orang yang jalan dengan dada dengan orang yang jalan dengan kaki berdiri dengan cara molek? Hak mana lebih di antara dua perkara ni? Pasti kita jawab dengan cara sekaligus, dengan cara yakin kata hak yang kedua tu. Orang yang berdiri di atas kaki dia, jijak di atas muka bumi dengan cara hebatnya, kepala hadap ke langit, hadap ke atas. Tu makna kata orang yang dapat hidayah ala siratul mustaqim, sedangkan dia itu duduk di atas siratul mustaqim. Gapo mana siratul mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu sirat jalan ni yang Allah Subhanahu wa taala meletakkan di atas jalan ning pia para rasul, nabi, aulia dan as-salihun dan syuhada. Ni para
Makna kata siratal mustaqim. Sebab itulah Allah Taala kata dalam ayat lain kata wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Sesungguhnya ini jalan ni aku ni. Jalan mana? Jalan dalam Alkitab, dalam As-Sunnah. Ni jalan ni aku. Ala sirat mustaqim wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Hendaklah mu turut jalan tu. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min duni awliya. Tapi qalilan ma tadhakkarun. Tuhan wari jalan pada kita dengan cara molek. Bawa datang hidayat dengan cara molek. Dan Tuhan suruh kita ikutkan jalan tu. Jalan di atas jalan tu. Jalan ni akan tetap semenjak daripada Nabi kita dah ada sehingga ila ayyarithallahu al-ardha wa man 'alaiha, sehingga berlaku hari kiamat. Cuma kita nak pilih duduk di atas jalan tu, dak kita lah. Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Senantiasa ada satu kumpulan di kalangan umat aku ni yang duduk di atas bantasan yang betul tadi itu, la yadurruhum man khazalahum. Tidak ada siapa pun boleh nak mudaratkan dia, nak heret pendirian cut dia tak ada, dia tetap duk molek. Hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dhalik. Sehingga datangnya hari kiamat ataupun ajal dia tetap di atas tu. Hak ni makna kata yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Itu makna kata mereka yang Allah Ta'ala tetapkan hidup pada dia semasa dia hidup di atas agama, beriman dengan cara molek, dan mati pun di atas tu. Hak ni hak kita duk tunggu-tunggu. Sebab apa? Sebab hati itu apa nama ni, hidup pada kita ni kita tak tahu tak kita nak habis umur di atas gapo. Nabi kata dalam hadis sahih Bukhari, Nabi kata innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan kita ni hak nak buat kira sungguh kita mati di atas gapo. Sebab itulah para as-salihun dia kata Allahumma ahyini al imani wal islam wa amitni al imani wal islam. Ya Allah ya Tuhan aku, hidup aku di atas iman dan Islam, dan matilah aku di atas iman dan Islam. Hak tu doa hak besar sekali yang kita nak pergi jumpa dengan Tuhan kita kena ada muka ni. Tuhan nak royak kita kata orang jalan dengan dada dengan orang jalan dengan kaki tak sama. Tak sama lagu mana? Orang beriman dengan orang tak beriman tak serupa. Walaupun ada di atas muka bumi ni hak tular belaka, ya di atas muka bumi ni juga. Makan rezeki Tuhan, minum daripada rezeki Tuhan, serok udara Tuhan, pakai hak Tuhan beri. Rezeki semua daripada Tuhan, tapi tak sama di antara al-mu'minun wal kafirun. Kemudian Tuhan kata qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Ni ayat yang ke-23 perhati molek. Kita perhati molek. Ni kita wahai manusia, ni kita. Qul kata olehmu ya Rasulullah. Kalimah qul ni dalam Quran ini jadi muskilah bagi orang yang tak beriman. Orang tak beriman dalam zaman dulu ni dia duk kata apa Muhammad ni wari kalimah qul ni. Kalulah Quran ni daripada dia, apa dia kena wari kalimah qul? Nak royak kata Quran ni bukan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan daripada siapa? Daripada Allah jalla sya'nuhu wa taqaddasat asma'uhu. Sebab tu dia kata wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Quran ni turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Nazala bihi ruhul amin. Yang waktu turun Quran tu pia Jibril alaihi salam ala qalbika litakuna minal munzirin, di atas hati Nabi kita supaya Nabi kita mari sebab bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang terang nyata cerak. Tu makna Quran kita. Pas manusia dengan jin kalau capur tangan dua ni nak wari umpama Quran kita dah bawa ni tak kuasa. Tuhan royak, Tuhan cabar dalam Quran, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Kata olehmu ya Muhammad, kalau capur di antara jin dan manusia, capur tangan nak wari satu surah daripada Quran ni, la ya'tuna bimithlihi, tak kuasa yang nak wari walaupun satu surah.
Walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Sekalipun dia bantu setengah di atas setengah, la, tak kuasa. Sebab tu ingat tak pada tahun 2007 sekarang 2021, lebih kurang 10 tahun lebih, ada satu kitab yang Amerika waktu baik nama Furqan. Kitabul Furqan dia waktu baik. Untuk nak ayat kata Quran ni cai medai, baca tamanun hak kita duk bawa ni cai medai. Waktu baik Furqanul Haq nama dia. Amo ada kitab tu Furqanul Haq, dia kata ning kala tu hak sungguh. Waktu baik tak sampai 2 minit bayar. Nyekretik demo habis licin. Sampai kata ada tepat. Salah sini. Tu dia. Satu mukjizat Al-Quranul Karim yang ada di tangan kita ni. Baik. Qul huwallazi, kata olehmu ya Rasulullah, huwallazi, Allah lah, ansya'a man khalaqakum, yang menjadikan kita. Kalimah ansya'a ni Allah Ta'ala jadikan kita, tidak ada misal belum daripada ni, tidak ada contoh. Tuhan jadikan kita sebagai manusia ni tak ada contoh belum ada ni. Rupa ni bukan, rupa ni Tuhan waktu baik dengan cara sekaligus. Sebab Tuhan kata dalam ayat Quran, Tuhan kata huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. Huwallazi, Allah lah yang merupakan kita dalam perut ibu kita tu, muka mana-mana, janguk ke lagu mana, apa yang Allah Subhanahu wa taala kandang. Sebab tu jangan kita orang Islam duk kata ke orang, oh muka agak huduh demo tu, tak leh. Islam kita murih lagu tu. Sebab apa? Hak tu rupa hak Tuhan kandang. Rupa yang Allah Subhanahu wa taala kandang. Tuhan katanya. Sebab tu kata aimatut tabi'in, kalau kita dekat panggil ke orang ni hanya babi, orang Arab ni beraya. Ya kal, azakumullah, ya jamus, wahai kuba, wahai penama ni, hari akhirat esok akan ditanya depan Tuhan. Tuhan tanya, mung tu tengok aku jadi ke hamba aku ni khubah hanying ke babi ke lagu mana? Jawab tak kena. Tuhan tanya. Kalau ustaz tanya jawab tak kena, jatuh dah. Lepas ni Allah Jalla wa Ala yang tanya, berat juga ni. Sebab tu mulut kita, perkataan kita kena beringat kita sebagai orang Islam ni. Baik. Saya kata qul huwallazi ansha'akum, Allah Taala yang menjadikan kita. Kum itu makna manusia kita ni lah. Wa ja'ala lakum, tengok Tuhan buat kita. Wa ja'ala lakum, dan Tuhan jadi, ai khalaqakum, bagi jadi bagi kita ni as-sam', pendengar. Ada telinga, ada boleh dengar. Telinga saja ada pendengar dalam tu. Wal absar, penglihatan, mata kita boleh tengok. Lepas tu lagi wal afidah, akal fikiran. Ni benda hak mulia bagi manusia ni. Mata, akal fikiran, pendengar. Kalau Tuhan nak cabut, ya pergi habis. Khatamallahu ala sam'ihim wa ala absarihim wa ala qulubihim. Lagi khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim wa ala afidatihim, kagak apa nak? Rishawah. Makna kata apabila gitu Tuhan cabut habis. Ni alat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk Tuhan nak kita guna klik kepada ajaran dia. Tapi Tuhan kata qalilan ma tashkurun. Sikit sangat mereka yang guna kena pada apa yang Allah Subhanahu wa taala nak. Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahlil qalilin. Allahumma amin. Minta Tuhan jadikan buat kita masuk daripada orang hak sikit. Sikit pun tak apa, tapi kena dengan ajaran hak Tuhan nak. Ayat lain Tuhan kata wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Taala keluarkan kita daripada perut ibu kita ni hal keadaan kita tak tahu gapo. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan harap-harap buat kita tu masuk dalam orang yang syukur. Buat apa? Kerana kalau ada telinga, ada akal fikiran, ada mata, tapi tak guna, jadi lagu mana? Hak ning Tuhan cedek dengan aku bagi dia. Nah, dengan aku ni kita tak nak sebut, tapi Tuhan ada royak supaya nak kita jaga. Kita jauhlah daripada api dengan aku tu, nasallahu taala as-salama wal afiyah. Lepas daripada tu, tengok lagi ni Tuhan ada uak, ada royak kita. Tuhan jadikan kita, rezekikan kita, wi telinga, wi mata, wi akal fikiran. Pemuda-pemuda, ya Allah Subhanahu wa taala wi semua benda ni, terutama akal fikiran tu. Dewasa, wairun semua ni jaga molek, jangan duk maya septit jaga apa. Kalau kita maya septit ni, habis kita, habis harga. Harga mimi.
Pia nak gapo lagi kita dak tahu muka bumi ni kalau akal hilang daripada tubuh kita, gapo kita? Tetapi dengan sebab kita nak azab hari akhirat, sebab kita kacau akal kita. Kalau kita jadi tak sempurna dengan cara hak tabiat, hak Tuhan kehendak tu lain pula. Tapi dia orang molek-moleknya pergi bubuhnya, seruknya, cocok masuk, punah akal. Apabila punah akal, ni teruk. Sebab tu kita kena tahu kata harga kita Tuhan jadikan kita ni bukan harga murah-murah. Tuhan jadi kita ni harga tinggi, harga yang tidak boleh nak tanding dengan harta dunia. Bahawa apa kita dok khianat diri kita. Tuhan kata qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Ni kita kena pergi belakang ni. Kata olehmu ya Rasulullah, huwallazi, Allah yang dzara'akum. Kalimah dzara'akum ni ialah Tuhan yang menjadikan kamu di bumi. Katanya gana di bumi situ. Ai Allah Taala menjadikan kita di bumi tu makna Tuhan mematikan kita. Tuhan mematikan kita. Sebab tu dalam surah lain Tuhan kata minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha daripada tanah ni Tuhan jadikan kita. Duk berapa lama buat kita ni jelah belakang ni medok. Dah tamu kabar ini. Satu masa nu'idukum, kami kembali kamu kelik pada tanah semula. Wa minha, dan daripada tanah tu jugalah nukhrijukum taratan ukhra. Waktu bik mari semula pula fa idzahum qiyamun yanzurun. Hari yang nak dapat balasan itulah dia. Tu makna kata wa ilaihi, dan kepadanya lah ayat 24 tu. Kepadanya lah, kepada Allah lah tuhsyarun. Mana tuhsyarun iaitu kena hitung, dikumpul, dihipung klik kepada Allah Subhanahu wa taala belaka. Sebab tu kita walaupun kaya setara mana, lebih setara mana, hebat setara mana, ingat kata kita ni mari daripada tempat hak tula, dan kita akan klik kepada tempat hak tula, dan kita akan keluar tubik dapat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tula belaka. Nah, ada pangkat tak ada salah, duit banyak tak ada salah, tapi jaga hati jangan takabur, jangan kita itu hinakan orang, supaya kita itu diselamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lepas daripada tu, orang kafir ni dia berasa tak puas hati lah. Hak ni hak dia nak murid ke Nabi sangat ni. Gapo? Iaitu hari kebangkitan. Tuhan ayat lagu mana pula ayat 25 tu? Kita sekali lagi apa belika? Kalau lagu mana? Sekali lagi. Kan nak selalu? Selalu. Selalu sikit dah. Wa yaquluna, dan berkata mereka itu musyrikun, orang Quraisy. Orang Quraisy ni ia berjuruh belaka, tapi ia tak juruh sah. Ia tak berimej kata mati hidup kelik. Kalau tanya pia jadi langit ni, kata Allah, jadi bumi, Allah jadi mung tu pia, Allah juga. Tapi ia tak percaya kata mati hidup kelik. Tu lah. Nabi mewayah ni Allah nyemurih dia lah. Tu nak ayat gitu. Wa yaquluna mata hadzal wa'du. Bilakah apa hak muduk berjanji ni ya Muhammad? In kuntum sadiqin. Kalau mung tu orang benar sungguh, bila nak berlaku kiamat hak muduk royak-royak tu Muhammad? Aku dah tengok tok nenek moyang lama mari dah mati, tak ada biar sore habuk kelik mari ke dunia. Mudah royak sungguh dak Muhammad. Soalah gitu. Dia tak percaya. Tuhan royak dalam beberapa ayat kata, manusia, apa aku dak royak lagu ni mu tak boleh nak terima. Sedangkan mu tengok pada bumi yang mati, bumi yang kering, apabila benih duk dalam tu tak naik, tak tumbuh, tak gapo. Kamar dia aku ni hatanya hujan turun di situ, maka tumbuh molek tu. Tumbuh molek tu, naik molek tu. Asal tak ada tumbuh tu jadi hijau. Lepas daripada tu, ia jadi tak ada semula pula. Tu mu boleh terima apa? Sini mu tak boleh benar tolak. Tu nak oyak kepada kita, nak kita tengok pada satu muka, kita kiyah. Hak ni hak tolak. Dan hak oyak kata, wallahu allazi arsala ar-riyaha fatusiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit. Allah Ta'ala ada royak. Faham sini? Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Tuhan juga ada royak kata ada di sana. Wa ilaihi tuhsyarun tu Allah juga ada royak. Faham apa kita tak boleh nak percaya? Benar tu lah. Ini perkara yang kita sebagai umat Islam kena ambil tahu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak kepada kita kata,
Qul, kata oleh mung, tengok Tuhan suruh. Ni nak ayat kata Nabi kecek ni, in huwa illa wahyu yuha. Wahyu hak Nabi kecek tu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ana innamal ilmu indallah. Sesungguhnya ilmu tentang bila kau nak berlaku hari kiamat, bangkit manusia daripada mati hidup semula, indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ni tak ada pia boleh nak dakwah, tak ada. Ni ilmu apa ni? Ilmu as-sa'ah, wa indahu ilmu as-sa'ah. Di sisi Allah taala lah ilmu sakut paut dengan hari kiamat. Wa yas'alunaka 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah. Kiamat ni tak mari malaikat dengan keadaan kejut. Tapi orang Islam yang beriman serta dia ada ilmu, dia tahu alamat-alamat kiamat, kemudian dia cedarkan amalan dia untuk menunjukkan hari ni. Nah, apabila sunnah sekekala siut yang pertama, bish. Fa idza nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Apabila siut sunnah sekekala kali yang pertama, di langit hancur, di bumi hancur buah habis. Hak tu maksud ata wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tinggal tu hanya jua. Kemudian thumma nufikha fihi ukhra. Disiuk pula sunnah sekekala kali yang kedua, fa idzahum qiyamun yanzurun. Hari itulah manusia timbul naik daripada bumi kita ni. Sebab tu kita tak sedap gaduh hak ni. Gapo kita nak bekal pada hari ni? Tu soalan. Soalan bila nak berlaku pahmung cedek gapo? Kita cuba tanya diri kita cedek gapo nak pergi hari ni? Dok gaduh lagi tu gini gitu gini. Maza addatta li hadzal yaum? Kita cedek gapo pada hari ni? Itu makna kata kul innamal ilmu indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa innama ana nadhirum mubin. Sesungguhnya aku ni, ana tu kelip pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nadhir. Kalimah nadhir mana? Beri berita sajalah. Mari royak ya. Aku tak ada ilmu. Masuk ilmu ni masuk kana? Ilmu ni masuk dalam ilmu gaib. Ilmu hari kiamat ni masuk dalam ilmu gaib. Sebab itulah Nabi kata dalam ayat yang lain, Nabi kata walau kuntu a'lamul ghaibah lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su' in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Kalau ni aku ni tahu perkara yang gaib, nascaya aku tak pergi Taif. Nabi pergi Taif jadi lagu mana? Patah gigi sini, berdarah tumit situ sini. Tu makna kata wa ma massani as-su'. Nabi kena sihir oleh Labib ibn A'sam. Tahu dalam telaga, makan jadi sakit, jadi kata sebab nak turun qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kalau Nabi tahu benda gaib, Nabi nak minum? Tak. Semua tadi itu Tuhan royak kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab tu dia kata innama ana nadhirum mubin. Sesungguhnya aku ni adalah orang yang nak royak berita yang ancam, yang ngeri. Kata di sana ada hari kiamat, ada hisab, ada neraka, ada syurga, ada mizan, ada titik sirat. Yang nyata, banyak tu kerja aku. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu ayat dalam ayat Quran kata, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Hei Rasul, kena pada Nabi kita alaihi salatu wassalam, sampailah ajaran hak aku turun kepada mung tu kepada manusia. Kalau mu tawak kerja, nascaya mung tu kena amanah, sedangkan Nabi kita tak kena amanah. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah Taala nak jaga keselamatanmu sendiri. Sebab tu pendakwah Tuhan nak jaga keselamatan dia. Sesakut. Ambil dengan asbab pergi kerja dakwah. Dakwah mana? Dakwah di atas ajaran Alkitab was sunnah. Di atas pahami ulama rabbani semenjak daripada sahabat hingga hari kita hari ini. Tu makna kata dakwah yang barakat, dakwah yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita takjid sinilah dulu, kita berhenti sinilah dulu insya-Allah. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Pada perjumpaan yang lagi akan datanglah insya-Allah, supaya kita ambil dengan cara
sikit-sikit supaya nak masuk di dalam hati kita isi kandungan Al-Quranul Karim. Pada perjumpaan kita sekali ni sekadar sahaja dulu. As'alullah subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.